Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa lagi pada bicara kita seterusnya dalam 34 kompetensi yang diperlukan, yang disyari oleh majikan pada pekerja-kerja mereka, dan juga 34 kompetensi ini sesuai juga kalau kita serapkan untuk usaha-usaha bisnes kecil, kerana dia akan memberikan pada kita, pada tim dan juga pada bisnes yang kita laksanakan. InsyaAllah kita akan terus bersama dengan Nari Duit dalam kita membuat live berkaitan dengan ilmu-ilmu berkaitan dengan pengurusan dan personality. Kita juga akan bersama dalam FB page Wan Alwi Data Wizard, Instagram Wan Alwi Data Wizard, YouTube Wan Alwi Data Wizard dan juga TikTok Wan Alwi Data Wizard. InsyaAllah kita sambung kembali apa kita bicarakan sebelum ini berkaitan dengan kompetensi. Kita dah bicara tentang 6, hari ini kita masuk yang ketujuh. Apakah yang ketujuh dalam kompetensi? Adalah kita menguruskan prestasi, performance ataupun prestasi. Yang ini sama ada kita bekerja, sebagai pekerja, kita uruskan prestasi kita. Kalau kita sebagai majikan ataupun bidang pengurusan, kita letakkan satu matlamat untuk menguruskan prestasi-prestasi pekerja kita, memaham kepada mereka bahawa dalam kita nak melaksanakan bisnes yang lebih bagus, prestasi inilah yang sangat diperlukan. Bagaimana kita nak menguruskan prestasi ini? Prestasi ini adalah sesuatu yang mana kalau seorang itu akan bagus prestasi dia kalau sekiranya dia jelas tentang goal, matlamat dia berada dalam bisnes tersebut, matlamat bisnes itu dijalankan. Dan seterusnya, apakah expectation yang dia letakkan ketika dia bekerja dalam bisnes bagi pekerja, ataupun ketika dia membuat bisnes majikan. Dan sampai itu apabila kita letakkan goal, kita letakkan expectation, tentulah kita membuat tracking progress, kita tengok dalam pelaksanaan itu apakah program-program yang kita laksanakan yang berkaitan dengan goal, dan juga kita memberikan feedback supaya kita berada pada jalan ataupun goal matlamat yang kita telah letakkan. Tentulah dalam perjalanan itu akan ada masalah yang perlu diadreskan, dinyatakan, dibincangkan, dan juga ada pelbagai isu yang dibincangkan supaya matlamat goal yang kita tetapkan itu akan tercapai. Sebab itulah dia kata kalau dalam kita berada dalam dunia employee, bagi seorang kita pekerja, kita naklah sentiasa letakkan specific goal yang boleh di-measurable, boleh diukur, sesuatu yang realistik tapi memberikan challenging kepada kita, memberikan satu cabaran kepada kita, dan elok-eloknya letakkanlah masa bila kita nak mencapainya. Sebab itulah yang paling penting untuk kita push diri, mengejarnya dan mencapainya dalam lingkungan yang telah kita tetapkan. Di samping itu juga dia kata apabila kita letakkan expectation itu, kita kena jelas expectation itu apa, bagaimana nak laksanakan, bagaimana nak menjadikan ia sesuatu yang realiti. Di samping itu juga kita sebagai seorang pekerja ni, sebagai pekerja kita kena meletakkan bersama dengan baik bidang pengurusan, managers dan juga orang yang dalam bidang pengurusan untuk kita mendapat informasi, sumber-sumber dan juga latihan untuk memudahkan kita mencapai goal yang kita tetapkan dalam kerja kita secara efisiensi lah, cara yang efektif. Dan seterusnya ialah kita juga kena bekerjasama dengan orang atasan apabila kita menghadapi masalah yang boleh mengganggu perjalanan goal yang kita rancangkan. Di samping itu juga kita mendapatkan feedback daripada pengurusan, daripada manager, daripada klik-klik kita. Yang paling penting adalah matlamat goal syarikat itu ataupun scope job itu dapat dilaksanakan dengan jayanya. Dan seterusnya juga kita kena pastikan bahawa personal goal kita tidaklah konflik dengan business goal, dan dia juga ada specific goal dan juga ada time yang kita limitkan lah untuk kita mencapainya. Dan juga kita kena sentiasa melihat di masa hadapan apakah skill-skill baru yang perlu kita perolehi, apakah ilmu-ilmu baru yang perlu kita perolehi untuk kita terus relevan dalam dunia pekerjaan kita, dan kita menjadikan bisnes kita juga relevan pada trend-trend semasa. Itu bagi seorang pekerja. Kalau kita melihat pada dunia managers ataupun dunia majikan, juga benda yang sama. Dia bekerja sama dengan pekerja untuk memastikan setiap pekerja juga jelas goal dan juga tanggungjawab yang ada yang diberikan pada mereka lah. Sebab tu dah kita ada job, berbagai-bagai job kan, job sana, job description lah, job specification lah. Itu semua adalah sesuatu yang digunakan untuk menjelaskan
jelaskan kepada pekerja apakah tanggungjawab mereka dan goal mereka pada jawatan-jawatan yang telah kita berikan pada mereka. Dan seterusnya adalah bagi seorang manager itu, dia kena sentiasa berkomunikasi dengan pekerja-pekerjanya untuk meletakkan satu standard pada prestasi secara spesifik dan juga secara yang boleh diukur. Dan seterusnya, bagi seorang manager itu atau majikan itu, dia kena supportlah pekerja dia dengan berusaha untuk menyediakan berbagai bahan, informasi, latihan dan juga mengenal pasti apakah satu benda yang menghalang, yang menjadikan jadi isu, yang akan dijadikan satu yang menghalang pekerja dia mencapai matlamat lah. Sebab apa? Bagi majikan ini dia ada pengalaman. Dia pernah melalui juga kalau dalam bisnes kecil. So dia tahulah bagaimana untuk melengkapkan pekerja dia pada kemahiran dalam menghadapi situasi-situasi yang mungkin dijangka dan mungkin tak dijangka. Dan akhirnya juga dia kena pastikan juga bahawa dunia pekerjaan itu dia kena ada formal methods, dia kena ada informal methods yang perlu dilihat lah. Sebab apa? Dunia ini sentiasa berubah-ubah kan. Kalau kita ada formal method pun kita akan berjumpa dengan bahawa metodologi kerja yang kadang-kadang berubah mengikut keadaan semasa lah. Di samping itu juga kita sebagai manager, sebagai majikan sentiasalah memberikan feedback yang positif dan korektif. Maksudnya kita memberikan feedback yang positif, yang konstruktif supaya pekerja kita sentiasa bermotivasi untuk melakukan prestasi-prestasi yang lebih bagus dan berikanlah satu feedback yang spesifik supaya pekerja kita tahu di mana sesuatu nak dibaiki kan. Jangan terlalu umum sangat kan, bela dia kan. Jangan guna ayat-ayat yang ayat-ayat yang terlalu umum, ayat-ayat yang dalam bentuk nak menyindir. Bagi spesifik, fokus kepada behavior dia, fokus pada tingkah lakunya, bukan fokus pada dirinya. Dan juga akhirnya ialah bagi seorang manager itu, dia kena pastikan bahawa dia mampu untuk melihat sesuatu problem itu yang boleh diselesaikan secara realistik lah. Seorang manager kan, kadang manager kata, semua bisnes kecil kita sibuk sebagainya, tapi kadang-kadang kena bagi masa jugalah untuk melihat kalau problem-problem yang timbul yang boleh mengganggu prestasi-prestasi pekerja kita. Itu yang ketujuh, maknanya dalam bidang menguruskan prestasi. Kita masuk yang ke-8. Yang ke-8 adalah kita menyuburkan perbezaan-perbezaan yang ada dalam syarikat lah. Sebagai contohnya kan, mungkin kita di Malaysia ni kurang sikit kot berbeza-beza berbeza latar perkauman lah. Kaum-kaum ni jarang sangatlah bagi kita adanya. Biasa kita tidaklah terlalu ada etnik yang berbagai kan. Tetapi kadang-kadang perkara itu juga kena dilihat kan. Sebab apa? Kalau kita berada dalam dunia bisnes, kadang-kadang benda-benda beginilah yang akan mengganggu prestasi-situasi dalam dunia pekerjaan kita lah. Itu kita tengok juga ada nationality, kewarganegaraan pun kita tak pasti sangat kan. Mungkin budaya lah kot. Budaya Melayu lain, budaya Cina lain, budaya Kadazan lain kan, budaya India lain, budaya di Semenanjung lain, di Sabah lain, di Sarawak lain kan. So, budaya-budaya itu pun kena dilihat juga. Di samping itu kita melihat juga kepayaan-kepayaan pekerja kita lah. Kepayaan pekerja kita, apa yang mereka berupaya, apa mereka tidak berupaya, dan juga kita melihat pada peringkat umur dan juga style-style yang ada pada mereka. Dan perkara-perkara begini perlu untuk kita lihat supaya kita menjadikan bahawa yang nombor 7 tadi, prestasi tidak terganggu dengan perbezaan-perbezaan yang ada pada setiap pekerja kita. Jadi setiap pekerja tu kita kena fair lah dalam kita memberikan berkomunikasi dengan mereka, berurusan dengan mereka, kena letakkan satu keadilan yang di situ dan juga equal berdasarkan potensi-potensi dan juga position yang ada pada mereka. Di samping itu juga kita kena tengok jugalah perbezaan personality, perbezaan sudut background datang pada mana kan. Kita juga kena tengok bagaimana mereka membuat keputusan, mereka menyelesaikan masalah. Kadang setiap orang melihat sudut pandang yang berbeza, dan sudut pandang berbeza inilah yang menyebabkan mereka akan berbeza dari sudut memberikan maklumat, memberikan feedback pada syarikat dalam membuat keputusan, dalam menyelesaikan masalah. So, perbezaan itu jangan dianggap sesuatu yang boleh merosakkan syarikat, tapi hendaklah diuruskan sebaik yang mungkin supaya dia boleh memberikan idea-idea baru pada syarikat untuk terus maju. Itu yang kita melihat. Yang seterusnya dalam menguruskan perbezaan ini juga adalah yang paling penting adalah komunikasi dan juga kooperatif lah, mana mereka ni berkomunikasi dan juga boleh bertolak ansur antara satu sama lain dalam mereka menyelesaikan
mengelahkan perbezaan-perbezaan dari sudut budaya, background mereka, personality mereka dan juga demografi mereka lah. Di samping itu juga kita kena melihat jugalah apakah perasaan-perasaan yang ada dalam pekerja kita apabila berlakunya perbezaan. Dan biasanya dalam dunia bersyarikat, kalau berbeza ini mereka boleh selesaikan dalam teamwork, dalam event-event yang disadakan secara dalaman. Kerana itulah perkara yang boleh kita berkomunikasi antara kita dalam dunia pekerjaan dan kita boleh bertolak ansur. Dan seterusnya juga adalah kita kena manusia ini dia kena sedar bahawa apabila berbeza ini dia nak rujuk pada siapa. Sebab itulah kita ada KPI, kita ada peraturan, kita ada undang-undang syarikat yang mana apabila adanya perbezaan-perbezaan tertentu, maka itulah tempat rujuknya supaya kita boleh mengambil satu value, nilai, satu gerak kerja yang disetujui oleh semua orang berdasarkan pada kehendak syarikat. Dan sampai itu juga pentingnya bagi seorang manager, team leader, majikan ini untuk mereka melatih diri mereka dulu memulakan bahawa mereka boleh berbeza dan berbagai hal kerana mereka sedar bahawa kita berbeza banyak perkara kan dalam sudut culture, budaya, demografi dan sebagainya. Itu dalam sudut kita perbezaan-perbezaan yang perlu diuruskan dalam syarikat lah. Itu yang ke-8. Yang ke-9 adalah yang paling penting komunikasi. Komunikasi ini suatu benda yang ditekankan sebab apa yang ke-9 pun berkaitan komunikasi, yang ke-10 pun berkaitan komunikasi, yang ke-11 pun berkaitan komunikasi. Yang ke-9 ni adalah bagi seorang pekerja, sebab dia pekerja, dia majikan, dia business owner, dia kena fokus pada komunikasi sebab komunikasi inilah datangnya maklumat-maklumat yang dia nak disampaikan. Kalau tak kena je proses penyampaian maklumat, tak kena je cara menerima maklumat, maka maklumat itu akan difahami dalam bentuk yang berbeza-beza. Sebab itulah kena pastikan bahawa maklumat itu mesti difahami pada asas maklumat yang tak ditentukan supaya kita boleh meletakkan diri kita dalam keadaan yang komunikasi yang efektif lah. Itu satu cabaran dalam bisnes. Bisnes kecil cabaran dia, bisnes besar ada cabaran. Sebab tu dia menyatakan bahawa salah satu maklumat itu perlulah dia dirancang betul-betul dan juga dibangunkan sebaik yang mungkin supaya maklumat itu sampai dalam keadaan itu, tidak sampai dalam bentuk yang lain. Dan juga itu yang pertama. Yang keduanya adalah dia kena ada satu sistem bagaimana untuk membuat report, menyatakan berurusan antara unit dengan unit ni bagi syarikat yang besar lah, supaya maklumat-maklumat itu disampaikan dalam laras bahasa yang sama. Dan seterusnya adalah bagaimana kita menggunakan untuk share idea ini dan menggunakan berbagai channel dalam syarikat untuk menyampaikan maklumat-maklumat yang ada lah, maklumat yang penting macam mana, maklumat yang biasa macam mana, maklumat projek macam mana, meeting macam mana. So multiple channel ini memang perlu diadakan supaya kita tak bergantung pada satu channel. Biasanya orang menggunakan email, tapi kadang-kadang zaman sekarang jarang orang baca email. Sebab tu setengah orang apabila dia email, dia akan WhatsApp. Mana dia guna tu dua channel, email dan WhatsApp. Setengah-setengah syarikat dia tak guna WhatsApp, dia guna app-app tertentu kan, macam Lux lah, macam Kaizala lah kan, macam banyak lagi apps yang ada dan sebenarnya yang boleh diuruskan. So dalam perkara begitu, kalau ada channel itu, maka uruskanlah. Sebab apa, zaman sekarang ni zaman yang banyak guna app, guna sistem. So dia akan lebih mudah lagi sebab apa, dalam ada notification dalam handphone yang boleh keluar setiap pada handphone yang kita linkkan kan, mungkin linkkan secara dengan email, dia ada cara linknya. Sebab itulah dalam syarikat kalau menggunakan apps ini, dia akan lebih beruntung daripada kita menggunakan konsep WhatsApp. Bahawa WhatsApp ni kadang maklumat akan tertinggal. Sebab apa, maklumat itu satu-satu naik atas, dia tidak ada kelompok-kelompok maklumat. Itu pun satu masalah dalam WhatsApp kan. Sebab tu komunikasi dalam WhatsApp, komunikasi dalam Telegram ini kadang-kadang dia akan ada orang yang tidak akan dapat maklumat yang jelas apabila dia berada dalam maklumat perbincangan yang buat dalam tu, menyebabkan maklumat tu kena baca A to Z. Kalau terlewat baca dah ada 50, 100, 200 mesej, kita dah mula kehilangan, dah tak boleh nak fokus. Sebab tu dalam banyakkan syarikat dia menggunakan apps yang berkaitan dengan project management, berkaitan dengan pengurusan dan antara pekerja-pekerja mereka supaya mereka boleh menggunakan dengan lebih efisien lah, bukan bergantung pada WhatsApp ataupun Telegram semata-mata. Itu antara yang memberikan pandangan, memberikan pengkhususan perhatian pada komunikasi. Yang ke-9, insya-Allah kita jumpa lagi. Kita ada lagi yang ke-10
ke-10 berkaitan dengan oral komunikasi, yang ke-11 berkaitan juga dengan penguasaan cara penulisan dan seterusnya. Kita akan bincang lagi lah sampai di ke-4. InsyaAllah kita jumpa lagi. Sedang kita berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan pada kita untuk meneruskan bisnes kita dan menjayakan bisnes kita dalam zaman pandemik, zaman masih lagi ekonomi yang tidak stabil ini, dan menurunkan pandemik COVID ni pada jumlah yang tidak menakut dan menggerunkan kita. InsyaAllah kita jumpa lagi. Best. Anda sentiasa terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.